Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syakira binti Abdul Aziz, memegang nombor kad matrik C19A0773. Saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Nilai Estetika dalam Pantun Kanak-kanak Adik Sayang Pantun, Penerapan Puitika Sastera Melayu. Bab 1, Pengenalan. Okey, karya atau teks yang dipilih oleh pengkaji ialah kumpulan pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun oleh Ismail Restu. Karya yang dipilih ini mempunyai 5 tema pantun iaitu berbudi bahasa, nama-nama ikan, bahasa diraja, alat muzik dan alat muzik tradisional. Berdasarkan karya buku yang dipilih ini, pantun boleh difahami oleh dari 2 aspek iaitu luaran dan dalaman. Berdasarkan pernyataan oleh Harun Makpia pada tahun 1980, dalam kajian ini pengkaji akan fokus kepada aspek nilai estetika pantun kanak-kanak dengan menggunakan teori puitika sastera Melayu. Teori puitika sastera Melayu. Teori ini telah digagaskan oleh Muhammad Haji Saleh pada tahun 1989. Semua perincian teori ini telah digagaskan dalam buku Puitika Sastera Melayu, satu pertimbangan yang telah diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Teori ini bertunjangkan falsafah dan konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Melalui pantun, Muhammad Haji Saleh telah menemukan idealisme keindahan yang mengakar dalam karya sastera, terutama pantun. Teori ini mengangkat nilai keindahan atau estetika teks kesusasteraan Melayu dan teori ini mempunyai banyak fungsi yang mengindahkan karya. Permasalahan kajian yang terdapat ialah satu kesukaran kepada kanak-kanak untuk terdedah kepada sastera, terutama yang melibatkan pembelajaran pantun. Hal ini kerana kini kita semua menghadapi pandemik COVID-19 dan ia menyukarkan kanak-kanak untuk terdedah dengan sastera, terutama pantun. Selain itu, pantun kanak-kanak kurang mendapat sambutan atau lebih dekat dengan perkataan kurang popular kerana banyak menggunakan kosakata yang agak klasik dan unik di mana perkataan tersebut jarang didengari oleh kanak-kanak. Akhir sekali, permasalahan yang ada ialah pantun kanak-kanak kurang digunakan dalam pembelajaran sastera dan pendedahan kepada kanak-kanak adalah kurang. Hal ini kerana kanak-kanak lebih tertumpu untuk belajar mata pelajaran asas terlebih dahulu. Seterusnya, persoalan kajian pengkaji yang pertama ialah apakah aspek estetika yang ada dalam pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun? Dan yang kedua, apakah kepentingan nilai estetika pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun? Berdasarkan persoalan berikut, pengkaji telah menetapkan 2 objektif iaitu yang pertama, mengenal pasti aspek estetika yang ada dalam pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun. Objektif kedua ialah menghuraikan kepentingan nilai estetika pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun. Seterusnya, skop dan batasan kajian. Pengkaji hanya menggunakan teks pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun Penerapan Puitika Sastera Melayu oleh Muhammad Haji Saleh untuk menjalankan kajian ini. Skop dan batasan kajian yang kedua ialah pengkaji mengkaji nilai estetika yang ada dalam pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun Penerapan Puitika Sastera Melayu. Di samping itu, pengkaji mengaplikasikan teori puitika sastera Melayu yang digagaskan oleh Muhammad Haji Saleh. Hal ini terbatas kerana ada beberapa kelebihan dan kehebatan tersendiri bagi kajian tentang pembelajaran dan pengajaran kepada kanak-kanak serta ia bersesuaian dengan tajuk kajian. Kajian ini juga ada kepentingannya iaitu pengkaji ingin mendedahkan nilai-nilai estetika yang ada dalam pantun kanak-kanak Adik Sayang Pantun oleh Ismail Restu. Kerana kajian pantun kanak-kanak ini sebagai satu didaktik di mana pantun ini menjadi bahan atau medium hiburan dan pendidikan. Seterusnya, pengkaji ingin memberi gambaran kepada pengkaji untuk membuat kajian berdasarkan objektif yang dipilih adalah sesuai dengan tajuk. Metodologi kajian. Pengkaji menggunakan reka bentuk kajian iaitu kualitatif, analisis teks, kaedah kepustakaan, sumber internet dan analisis teori. Kerangka teori pengkaji adalah seperti yang berikut. Komponen terakhir yang terdapat dalam bab 1 ialah organisasi kajian. Bab 1 ini merupakan pengenalan berkenaan dengan kajian yang dijalankan dalam projek penyelidikan 1. Bab 1 ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah
permasalahan kajian, objektif kajian, skop dan batasan kajian, kepentingan, metodologi kajian, kerangka teori dan sebagainya lagi. Semua bahagian dalam bab 1 ini adalah sangat penting untuk menyatakan kajian pengkaji. Selain itu, bab 2 membincangkan berkenaan dengan kajian lepas yang telah dijadikan sebagai bahan rujukan pengkaji. Kajian lepas yang didapati boleh dijadikan sebagai salah satu pernyataan masalah pengkaji. Seterusnya ialah bab 3, di mana bab 3 ini membincangkan berkenaan dengan metodologi kajian yang pengkaji gunakan dalam kajian ini, serta bab 3 ini juga menerangkan definisi teori atau pendekatan pengkaji. Bab 4 pula memuatkan tentang analisis kajian atau teks, dan akhir sekali bab 5 mengulas kesimpulan secara keseluruhan kajian. Seterusnya bab 2 dalam projek penyelidikan 1. Bab 2 adalah berkenaan dengan kajian literatur. Pengkaji telah mencari sebanyak 20 kajian lepas untuk dijadikan sebagai rujukan pengkaji. Pengkaji mempunyai 4 bahagian kajian literatur. Yang pertama ialah pantun atau teks, dan bahagian ini mempunyai 5 kajian lepas berkenaannya. 6 kajian lepas tentang nilai estetika, 5 kajian lepas tentang teori puitika sastra Melayu yang digagaskan oleh Muhammad Haji Saleh, dan bahagian yang terakhir ialah kajian tentang tokoh sastra iaitu Muhammad Haji Saleh itu sendiri. Seterusnya adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu metodologi kajian dalam projek penyelidikan 1 pengkaji. Pengkaji telah menguraikan secara lebih terperinci tentang metodologi yang digunakan, iaitu menggunakan reka bentuk kualitatif. Seterusnya, rujukan teks. Kaedah rujukan teks adalah satu kaedah di mana pengkaji menggunakan bahan rujukan dari semua sumber seperti akhbar, buku pantun kanak-kanak, bahan-bahan ilmiah, jurnal dan artikel. Metodologi seterusnya ialah kaedah kepustakaan dan sumber internet. Pengkaji telah pergi ke Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan untuk mendapatkan maklumat tentang tajuk yang dipilih serta semua maklumat yang berkaitan. Akhir sekali, analisis teori. Pengkaji menganalisis teori puitika sastra Melayu. Teori ini telah diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, di mana ia bertunjangkan kepada falsafah dan konsep keindahan dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Muhammad Haji Saleh ini telah menemukan idealisme keindahan yang mengakar dalam teks-teks sastra Melayu tradisional. Puitika sastra Melayu telah membuka jalan kepada pembaca bagi memahami fenomena keindahan dalam sesuatu karya. Akhir sekali ialah estetika, iaitu keindahan menjadi induk yang mendasar pemikiran Muhammad Haji Saleh terhadap kesusasteraan Melayu. Di sini adalah beberapa rujukan yang telah pengkaji gunakan dalam kajian ini. Ia sahaja daripada saya. Terima kasih.